بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi mari kita sama-sama buka majlis kita dengan umum kita Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Suratul Ladina. Jadi Alhamdulillah kita dapat berhimpun pada malam ini, pada malam yang penuh berkat ini, malam Isra Mi'raj, dan saya pasti ramai di antara kita yang tak ada pada malam ini, mungkin mereka menghadiri ceramah-ceramah ataupun kuliah berkenaan Isra Mi'raj. Jadi pada malam ni saya alu-alukan kehadiran para sahabat-sahabat sekalian kerana meluangkan masa untuk kita sama-sama berada dalam majlis bengkel asas ilmu alat ini. Jadi pada malam ni kita akan merupakan sesi yang terakhir pada bengkel kita untuk marhalah yang pertama ini. Jadi kita bawakan pada 3 hari lepas kita dah bentangkan tentang ilmu mantik. Yang hari kedua tentang ilmu hadis dan yang terakhir berkenaan dengan ilmu fiqh. Dan pada malam ni insya-Allah pembentang kita bukan salah-salah lah. Orang besar daripada Al-Azhar, merupakan murid kanan kepada Syekh Said Sabtut. Kalau siapa yang belajar kat Mesir, makruflah Syekh Said Sabtut ni. Ustaz Syawal kita ni merupakan murid kanan beliau. Jadi insya-Allah beliau merupakan orang yang betul pakar dalam bidang usul fiqh dan fiqh lah, fiqh Syafi'i, yang banyak berkongsi dan banyak juga mengajar saya secara berbagi berkenaan dengan ilmu usul fiqh ini. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Syawal Ismail untuk membentangkan kepada kita pada malam ini berkenaan dengan pengenalan ilmu usul fiqh. Tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Hakim Ismail dan yang dikasihi juga semua rakan-rakan, sama ada yang mengenali ataupun yang tidak mengenali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Itulah secara ringkasnya. Okay. Kemudian saya perkenalkan diri saya sebab mungkin sebahagian sahabat-sahabat tidak mengenali saya secara lebih dekat, melainkan yang duduk di Mesir lah kan. Nama penuh saya adalah Muhammad Nurul Syawal bin Ismail, orang biasa panggil Syawal, dan saya merupakan graduan macam yang boleh tengok dekat skrin tu lah, graduan kuliah Syariah Islamiah Universiti Al-Azhar Mesir, dan sekarang ni saya bertugas di Ruak Jawi lah sebagai penyelidik, dan juga ditemani dengan rakan seperjuangan saya Ustaz Ismail yang membentangkan ulum hadis pada semalam. Untuk sesi yang terakhir ini insya-Allah kita akan membahaskan bolehlah juga saya katakan sebagai perkongsian sedikit berkenaan dengan ilmu usul fiqh. Jadi sebenarnya ilmu usul fiqh ini seperti mana yang guru kepada guru kami menyebutkan, Syekh Ali Jumaah hafizallahu taala, yang mana ini antara merupakan ilmu yang susah, ilmu sa'ab, ilmu yang agak payah. Sebab kenapa payah? Sebab ilmu usul fiqh ini kita boleh katakan dia adalah gabungan daripada ilmu-ilmu alat yang sedia ada dalam turas Islam ini, seperti ilmu mantiq, seperti ilmu lughah, seperti ilmu kalam, seperti ilmu fiqh, seperti ilmu hadis dan seumpamanya. Jadi alhamdulillah saya rasa slot terakhir diletakkan ataupun dijadikan slot untuk usul fiqh tu sesuai, kerana kita dah lalui slot untuk ilmu mantiq yang dibahaskan oleh Ustaz Saqif, dan juga ilmu ulum hadis yang disampaikan oleh saudara Ismail Isman
pada slot-slot yang lalu. Jadi tanpa buang masa kita mulakanlah kan. Tak apa, kita teruskan je. Minta maaf saya agak berdebar sikit sebab crowd kita mungkin lebih ramai daripada sebelum ni, jadi agak gementar sedikit. Minta maaf lah. Okey. Jadi usul fiqh, sebelum kita nak cerita lebih mendalam, sebelum kita nak cerita dengan lebih detail tentang ilmu ini secara pengenalan, kita tak cerita secara tafsir tapi secara pengenalan. Demi untuk nak menyelami apa yang berlaku dalam pemikiran seorang mujtahid ataupun lebih khusus lagi pemikiran seorang ahli usul, maka kita kena tahu latar belakang sejarah dulu. Dari sudut penulisan, dari sudut tokoh, dari sudut kesan-kesan sejarah, dari sudut keilmuan, dari sudut penulisan fatwa dan seumpamanya. Maka saya punya slide ni saya berasaskan kepada salah sebuah buku ataupun kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Jummah sendiri, iaitu Tarikh Usul Fiqh. Dan juga di sana ada beberapa lagi tokoh-tokoh yang lain mengarang kitab Tarikh Usul Fiqh. Tapi saya pilih kitab ni sebab ini yang saya ada lah. Yang lain tu insyaAllah akan dibelilah. Dalam kitab ini, beliau mengkategorikan ilmu fiqh ataupun syariat ini dari sudut zaman itu kepada lima bahagian ataupun 5 zaman. Zaman pertama adalah zaman sahabat. Zaman kedua adalah zaman munculnya madrasah ataupun aliran ahli hadis dan juga ahli ra'yi. Zaman yang ketiga era mujtahidin. Zaman yang keempat zaman taklid, dan yang terakhir fiqh di zaman kini, zaman moden. So secara ringkas saya fikir ini subjek ataupun poin yang biasa kita dengar apabila kita belajar di tak kisahlah sama ada di universiti ataupun di luar universiti tentang apa disebut sebagai tarikhut tasyri' kan. Kita belajar apa perkembangan fiqh di zaman sahabat. Yang mana di zaman sahabat ni disebabkan mereka ini mendapat tarbiyah direct mubasyarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambahan pula mereka ini merupakan ahlul lughah yang asil. Jadi mereka tidak memerlukan kepada sebarang bentuk penulisan dan juga susunan ilmu apa yang dipanggil sebagai ilmu usul fiqh. Jadi apabila meninggalnya ataupun intaqala Rasulullah ila rafiqil a'la, maka sahabat yang bukan semua sahabat, sebahagian saja sahabat yang terkenal sebagai ada malaikat ijtihad ataupun mustaghil bil ifta, yang sibuk dan sering mengeluarkan fatwa dan juga aqdiyah, qada, keputusan mahkamah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, kan, seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan semua sahabat-sahabat yang berkaitan. So mereka tidak memerlukan kepada seorang penyusunan ilmu, malah ilmu tarbiyah syariah, ifta dan juga malakatul istinbat itu mereka belajar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis-hadis ataupun dalam kitab-kitab sirah, kita akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada ketika waktu baginda melatih sahabat untuk berfikir. Baginda melatih sahabat untuk berijtihad sebenarnya. Dan oleh sebab itu ada kalanya baginda sallallahu alaihi wasallam yukhatti' wa yusawwib. Maknanya ada kalanya baginda mengiyakan iqrar apa yang difatwakan ataupun dilakukan oleh sebahagian sahabat menurut ijtihad mereka. Ada kalanya baginda mengatakan itu salah, itu tak benar, sama ada melalui perbuatan baginda ataupun qaul baginda ataupun isyarat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi wafat, mereka bukan dalam keadaan terpinga-pinga tercari-cari mana apa nak buat tak, bukan. Mereka dah dilatih semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ malakah mereka terbina. Cuma kita streskan sekali lagi, bukan semua sahabat macam tu. Jadi maknanya ada sebahagian sahabat yang mujtahid dan ada sebahagian sahabat yang mana mereka adalah majoriti, mereka itu adalah muqallid. Baik, zaman sahabat berlalu. Kemudian pada zaman tabi'in ataupun tabi'at tabi'in, muncul dua madrasah yang besar dalam dunia Islam, iaitu madrasah Ahlul Hadis dan juga Ahlul Ra'yi. Kita katakan ini hanyalah sekadar
sekadar penamaan kepada aliran saja. Bukan bermakna kita kata ahlul hadis mereka tidak mahu berijtihad. Bukan kita katakan ahlul ra'i ni mereka tak tahu hadis ataupun mereka sedikit tentang hadis, ataupun mereka ini banyak menggunakan kias, banyak menggunakan logika sehingga kan mereka bertentangan dengan hadis, dengan sunnah, dengan kitab. Bukan itu yang dimaksudkan. So yang sebaliknya ahlul ra'i ni maksudnya mereka lebih banyak berijtihad, lebih banyak ta'lil, lebih banyak kepada melihat kepada ma'ani, kepada maqasid, kepada hikmah di sebalik tasyri'at ahkam. Ahlul hadis mereka lebih istighal dengan hadis sebab di sana ramai perawi-perawi yang utama di Hijaz, dan kemudian tidak banyak isu-isu yang baru berlaku, dan juga di kalangan mereka pun ada yang mujtahid juga kan. Jadi ada kalanya berlaku sedikit pertelingkahan ataupun orang kata apa, sehingga kan kalau kita dengar, seingat saya lah bila saya dulu belajar ulum hadis dengan sebagai masyayikh, adalah timbul-timbul bila kita baca kitab tu kan, maksudnya ada kata-kata daripada orang Hijaz yang mana kalau kamu jumpa ataupun kamu dapat riwayat daripada hadis-hadis orang-orang Iraq, maka jangan kamu terima. Jadi dia agak sedikit timbul konflik di situ, tapi dia tidaklah serius sebenarnya pun. Sehinggalah datangnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang mendamaikan dua aliran besar ini. Ala kulli hal, dua-dua ni sangat bagus, dan Al-Imam Syafi'i menunjukkan yang beliau berjaya menyatukan yang mana beliau tidak hanya belajar dengan ulama-ulama di Hijaz, biarpun Imam Syafi'i itu asal daripada Hijaz, daripada Makkah dan kemudian ke Madinah, dan akhirnya beliau juga belajar dengan anak murid Al-Imam Abi Hanifah, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Kemudian pada pertengahan kurun kedua, seingat saya, era mujtahidin, dari sini mula timbulnya imamnya 4 dan yang selain daripada 4, yang mana ketika inilah numul fiqh, yang mana zaman inilah fiqh tu mula berkembang, fiqh tu mula menampakkan dia punya kebangkitan dia kan. Yang mana ketika itu banyak kitab-kitab fiqh ditulis, malah kitab-kitab hadis pun mula ditulis pada zaman ini. Kemudian berlaku juga ijtihad yang bentuk iftiradi, maknanya ijtihad yang menjawab persoalan yang belum berlaku kan. Jadi kat sini kita nampak seakan-akan kalau kita boleh buat graf tu, inilah zaman kemuncak fiqh. Tak kira macam itulah. Kemudian pada kurun keempat ataupun kurun kelima antara waktu-waktu itu, berlakunya dipanggil sebagai zaman taqlid. Yang ini kita boleh katakan antara tokoh-tokoh yang hidup pada zaman ni seperti Al-Imam Abu Sa'd Syirazi, seperti Al-Imam Al-Haramain, seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Abu Zaid Ad-Dabusi dan seumpamanya. Jadi di zaman taqlid ini berlakunya ketidak begitu berkembang fiqh. Yakni bukan kita nak katanya sebagai pengkaji syariah, mereka menyifatkan zaman ini sebagai satu benda yang agak negatif, sebagai satu benda yang menunjukkan kemunduran. Okey, itu pula lah kepada penafsiran masing-masing ahli sejarawan ni. Tetapi kita boleh juga tengok dari sudut yang lain. Dari sudut di mana apa kebaikan ulama-ulama yang hidup pada zaman ini, pada zaman taqlid ini adalah mereka melakukan tahrir dan juga tangqih dan juga tahdzib terhadap mazhab masing-masing. Maksudnya imam mazhab ini yang 4 dan yang selainnya, terutama yang 4 ni lah, mereka punya mazhab dan mereka mempunyai kitab-kitab mereka, dan sebagian mereka ni tidak ada kitab-kitab yang sampai kepada kita ataupun kitab yang tidak lengkap dan seumpamanya. Jadi peranan anak-anak murid yang seterusnya lalu menyampaikan kepada generasi yang seterusnya, mereka ini yang melakukan apa dia panggil sebagai proses upgrade ataupun update mazhab, mengemas kini mazhab. So daripada masail itu muntathirah. Sebab kalau kita baca kitab fiqh yang selepas Imam Syafi'i dan semasa zaman Imam Syafi'i, kalau kita baca kita akan pening kepala. Sebab dia punya tertib bukan seperti tertib kitab fiqh macam kita baca dalam Minhajul Talibin sebagai contoh. Dalam Minhajul Talibin kita tengok nampak dia punya ta'athur ataupun kesan penulisan Al-Imam Al-Ghazali. Oleh sebab itulah fiqh dia perlu kepada penyusunan yang munasabah di antara bab ke satu bab yang lain.
Betul, kita mulakan dengan taharah, kemudian diakhiri dengan kitabul aitq, iaitu pembebasan hamba. So dia nampak tanasub di situ. Hatta dalam bab menikah, kata ulama kenapa diletakkan bab ini dulu kemudian baru bab ini, kerana kalau letak dalam bab ni biasanya contoh kenapa dalam kitab munakahat diletakkan fasul qasam ataupun qasmu, pembahagian malam bersama isteri itu sebelum daripada bab nusyuz. Kenapa biasanya bab nusyuz selepas bab qasmu? Kerana biasanya bila suami ni dia tak menunaikan hak isteri-isteri dengan adil, maka berlakulah nusyuz. Itu nak katakan berlakunya tahrid dalam penyusunan mazhab. Itu dah sudut penyusunan masail. Berlaku juga dalam era ini penyusunan ta'lil, penyusunan tadlil, yang mana para fuqaha Syafi'i dan juga yang lainnya, mereka menyatakan apa dalil bagi mazhab mereka dalam masalah ni, dalam masalah ni. Begitu juga dengan ta'lil, begitu juga dengan tafriq, begitu juga dengan takhrij. Sehingga kan berlaku di mana satu tahap di mana berlakunya proses ihtimal dalam mazhab. Yang mana contoh, dibuatkan satu permasalahan yang diriwayatkan daripada imam mazhab dan juga dalam oleh ashab mazhab, cuma qaul ini dan juga qaul ini. Kemudian datang faqih yang kemudian dia menganalisa masalah ni berdasarkan juga kaedah dan juga usul mazhab, maka dia kata boleh juga di sana ada ihtimal, ada pandangan yang baru kita boleh letak, cuma dalam bab ihtimal. Okey, siapa yang biasa buat proses ataupun gerak kerja ihtimal ini? Iaitu iaitu Al-Imam Al-Haramain dan juga ayah dia. Kalau kita baca dalam Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhhab, kita akan tengok ihtimalat selalu dikemukakan. Itu menunjukkan mereka betul-betul tahrir mazhab ini. Dan disebabkan proses inilah yang dikatakan zaman taklid, maka kita di zaman yang kemudian ini kita dapat hadam, kita dapat belajar secara sistematik dan juga kita dapat keluarkan fatwa ataupun beramal dengan mazhab yang diriwayatkan daripada imam-imam yang dah lebih 1000 tahun dahulu. So inilah dia punya kelebihan zaman taklid ini sebenarnya. Okey. Kemudian bergerak kepada fiqh di zaman moden. Fiqh zaman moden ni seperti yang kita zaman sekarang lah, di mana kita ada banyak isu baru, kemudian dibina muktamar, dibina majma' buhur dan seumpamanya. Jadi cuma fiqh di zaman moden ni dia tidaklah terikat dengan tradisi mazhab. Bagi saya secara peribadilah, bagi saya itu satu benda yang agak merugikan sebenarnya. Sebab kita apabila kita nak mengeluarkan fatwa dalam isu-isu baru, contoh macam sekali isu COVID sebagai contoh kan. Isu COVID, isu peperangan ke, isu politik ke benda ke, disebabkan kita tidak mahu terikat dengan tradisi mazhab, akhirnya kita cuba nak ijtihad dengan idea kita sendiri, akhirnya kita tak nampak asas kita di mana. Kita tak dapat nak sandarkan, sebab kita semua orang di Malaysia ataupun di luar Malaysia ni kebanyakannya kita tahu bukan mujtahid. Jadi bila dia keluarkan pandangan fiqh atas dasar apa sebenarnya? Sebab itulah bagi saya merugikan fiqh zaman moden ni adalah bila kita nak keluar daripada mazhab. Okay. So bagi saya secara peribadi, elok bila kita fatwakan itu, okey, misal kata konteks kita di Malaysia ni, kita mazhab Syafi'i sebagai mazhab rasmi. So bagi orang yang mutamakin dalam mazhab Syafi'i, kita ada ramai guru-guru pondok dan juga madrasah di Malaysia yang alim dalam mazhab Syafi'i. So kenapa tidak dibukukan ataupun tidak boleh katakan usaha takhrij hukum akal yang baru, fatwa-fatwa baru ala mazhab Syafi'i. Bukan kerana kita kata ini mazhab Syafi'i, tetapi kita nak katakan inilah kalau berdasarkan usul Syafi'i, inilah sebenarnya fatwa yang bersesuaian, yang ada asas yang kukuh, yang kita boleh katakan ma'mulun bihi wa yajuzul ifta'u bih. Boleh difatwakan dan boleh diamalkan. Itu di fiqh di zaman moden ni lah. Ala ayyi hal, kita tak nafikan juga di sana ada tokoh-tokoh yang tertentu yang kita boleh katakan mereka ni sebagai mujtahid juga. Saya tak mula nama-namakan, nanti mungkin timbul isu sebagian orang sebab kita pun banyak aliran di sini. Jadi tak apa, setakat je kot untuk bahagian latar belakang sejarah ulum syariah ni. Okey. Tentang usul fiqh. Al-Mabadi' Asyrah. Ini berbalik kepada usul fiqh yang mana saya bahagikan
slide saya ni kepada dua. Pertama tentang 10 prinsip, iaitu bagi sesiapa yang biasa belajar turas, yang biasa baca kitab turas, yang mungkin pernah belajar baca Hasyah Sabban dan seumpama, jadi dia biasa dengar tentang Mabadi' Asyarah. Macam mana dia punya syair dia, saya lupa dah. Innal mabadi' kulli fannin asyara al-hadd wal mawdu' thumma thamara ila akhirih. Kemudian saya bahagian akhir slide saya ni, saya akan nyatakan 7 nazariat usul fiqh yang dibawa oleh Syekh Ali Jummah. So mulakan yang ni dulu lah kan, 10 prinsip. Okey. Prinsip 10 ni kita katakan penting sebab kerana nama kita, bengkel kita lah bengkel asas muallaf kan. Jadi kita katakan Mabadi' Asyarah ni penting kerana bagi orang yang tidak mengetahui Mabadi' Asyarah, dia satu, tidak ada tasawur yang jelas tentang ilmu itu secara ijmal, secara ramah ataupun secara umum. Bila dia tidak ada tasawur yang jelas, maka dia tidak ada langsung irada ataupun keinginan untuk belajar ilmu itu. Sebab itulah prinsip ilmu ni penting. Sebelum kita belajar apa-apa jenis ilmu sekalipun, tidak terhad kepada ilmu turas Islami sahaja. Cuma siapa yang mungkin kat sini yang belajar engineering, nyatakanlah 10 prinsip ni. Siapa yang belajar kedoktoran, dia boleh nyatakan 10 dan seterusnya. Baik, nama ilmu ni adalah ilmu usul fiqh. Cuma nama usul fiqh ni bukanlah nama yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i sendiri. Saya tak pastilah sejak bila sebenarnya nama usul fiqh ni ilmu ini dinamakan sebagai usul fiqh secara rasmi lah, kita boleh katakan, insahat ta'bir. Tapi inilah yang ma'ruf dan yang dikekalkan nama sampai sekarang dan menjadi satu alam kepada ilmu ini. Kemudian kita berak kepada subjek. Subjek ni maksud dia maudhu'. Apa dia punya bahan ataupun apa dia punya topik lah, kita katakan. Topik yang menjadi perbahasan dia. Jadi kata para ulama, subjek ataupun maudhu' bagi ilmu usul fiqh ini adalah dalil syarak. Dalil syarak semata-mata tak, dalil syarak dari segi min haitsu, dari segi istinbat hukum daripadanya, min haits kaifa nastanbitul ahkam minha. Dalil syarak iaitu Al-Quran dan juga sunnah, bagaimana kita melihat bagaimana kita nak ekstrak hukum hakam daripadanya. So dalam usul fiqh ni, kita punya target kita adalah hukum. So kalau sesiapa yang menulis kertas kajian ke ataupun yang memberi keterangan hukum kepada orang awam tentang tentang hukum hakam kan, mungkin orang tanya ataupun orang minta penjelasan, lalu dia cuma memberikan prinsip ataupun dalil yang rambang, maka dia sebenarnya tidak menjawab ataupun tidak fokus kepada topik, iaitu tentang hukum sendiri. Okey, cuma nanti kita akan tengoklah pada ta'arif usul fiqh yang kita akan bahaskan nanti supaya dia lebih jelas. Okey, tak apa. Kemudian faedah. Antara prinsip 10 yang perlu kita tahu adalah faedah sesuatu ilmu. Jadi faedah usul fiqh ni apa? Kata para ulama, saya ringkaskan ataupun terjemahkan, ambil maknanya, iaitu membolehkan seseorang mengetahui hukum syarak dalam sesebuah masalah sebagai sebuah sistem fikir yang berdisiplin dalam konteks berinteraksi dengan alam menerusi kacamata kefahamannya akan nas-nas syarak. Cuma ni sebahagian ni saya ambil daripada kitab Syekh Ali lah. Cuma bahagian awal tu yang penting, iaitu membolehkan seorang mengetahui hukum syarak dalam sebuah masalah. Jadi sekiranya dia cuba nak mengetahui hukum syarak dalam apa jua masalah melalui jalan selain daripada usul fiqh, maka layan jah, dia tidak akan mencapai apa yang dia nak. Okey? Sebab itulah kata Al-Qadhi Iyad, kalau tersilap saya, yang dinukilkan oleh Al-Imam Zarkashi dalam Bahrul Muhit. Kata beliau, usul fiqh yaqdi wa la yuqda alaihi. Usul fiqh itu yang akan menjadi qadhi, yang akan menentukan hukum. Bukan dia yang ditentukan hukum. Bukan dia yang dihukum, tapi dia yang menentukan hukum. Baik. Semua usul fiqh ada 3. Ini berdasarkan kalam Al-Imamul Haramain di dalam Al-Burhan. Iaitu ilmu kalam, ilmu bahasa ataupun lughah dan juga hukum syarak. Baik. Ini saya kena perlu jelaskan betul-betul supaya orang lebih faham. Kenapa kita katakan antara sumber usul fiqh itu adalah ilmu kalam? Kerana usul fiqh ni
target dia ataupun hadaf dia adalah mengetahui hukum syarak dalam sesuatu masalah. Baik. Bila kita kata hukum syarak, siapa syariah? Asy-syari' huwa Allah. Bila kita kata syariah huwa Allah, bagaimana kamu boleh berithbatkan yang dia itu adalah syariah? Dan sebelum tu lagi soalan paling asas, bagaimana kamu sebagai seorang manusia yang berakal, yang berakal sihat kita katakan, boleh menyatakan yang alam ini adanya Tuhan, alam ini adanya pencipta, dan pencipta itu dia yang memiliki segala-galanya, dan dialah yang mengaturkan urusan makhluk-makhluknya, dan dia jugalah yang menurunkan hukum kepada hamba-hambanya. So disebabkan itulah kita kata ilmu kalam menjadi antara asas kepada ilmu usul fiqh. Mana mungkin seseorang dia nak isbatkan hukum, dia nak katakan ini haram, ini wajib, ini halal, ini sunat, ini makruh, ini harus, ini makruh tazim, makruh tahrim, apa benda semua, dalam keadaan dia tidak mengisbatkan kewujudan Tuhan. Mustahil. Dalam keadaan dia tidak mengisbatkan nubuwatul rasul, dalam keadaan dia tidak mengisbatkan dia tidak mengisbatkan mukjizat sebagai contoh. Jadi ilmu kalam menjadi asas kepada usul fiqh. Cuma kita katakan bukanlah bermakna seseorang tu nak menjadi seorang usuli, bermakna dia perlu menjadi seorang mutakallim. Tak. Secara teorinya tidak menjadi syarat. Cuma seperti mana kata Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa, untuk menjadi seorang alim yang kamil, alim yang sempurna, maka belajarlah ilmu kalam, ilmu usul fiqh dan juga ilmu-ilmu yang lain. Cuma bukanlah nak katanya syarat menjadi usuli, tak. Syarat untuk menjadi seorang alim yang sempurna, itu saja. Okey. Kemudian bergerak kepada ilmu bahasa ataupun ilmu lughah. Kenapa kita katakan ilmu usul fiqh itu belajar kepada ilmu bahasa? Kerana nusus al-kitab wa sunnah laisa illa ibarah anil alfaz wal mufradah wal jumlah. Tak lain tak bukan hanyalah Al-Quran dan kitab, Al-Quran dan juga sunnah ini, dia adalah perkataan, lafaz-lafaz, ibarat, jumlah, mufradat, itu. Betullah kata Al-Imam Razi dalam Al-Mahsul, syarat menjadi seorang mujtahid adalah ayyakuna arifan bil lughah mufradan wa tarkiban. Mesti tahu lughah dari sudut mufrad, ini setiap alfaz yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah, dan juga apa dilalah yang boleh didapat dalam bentuk tarkib. Okey. Kenapa? Sebab satu perkataan kalau dia boleh memberi satu makna, satu makna yang tertentulah. Tapi kalau dua perkataan dan lebih, dia memberi makna yang lain pula. Ilmu, contoh macam perkataan ni kan, ilmu itu satu makna, kalam satu makna, ilmu kalam satu makna yang lain. Kan? Muka satu makna, pintu satu makna, muka pintu makna yang lain. Macam itulah nak kata mudahnya. Okey, so nak kena ada ilmu bahasa. So disebabkan itulah bahagian awal usul fiqh, perbahasan dilalatul alfaz menjadi keutamaan dia. Tapi kita akan go through tu nanti dalam bahagian nazaratul dilalah ataupun nazarat dilalah. Kemudian hukum syarak. Kita katakan sumber usul fiqh ni adalah hukum syarak. Okey. Jadi ini agak tricky sikit. Kita katakan usul fiqh ni adalah alat untuk mencapai kepada hukum syarak. Jadi kenapa kita boleh katakan hukum syarak menjadi asas kepada usul fiqh? Tidakkah itu menjadi daur? Ini persoalan yang sering dikemukakan oleh usuliyun dalam kitab mereka, sama dengan syurah ataupun yang lain-lainnya. Jadi kata Al-Imam Al-Haramain dan juga ahli usul yang lain, maka kata yang dimaksudkan dengan hukum syarak sebagai asas kepada usul fiqh ni, maksudnya tasawur hukum syarak tu sendiri. Maksudnya kamu kena tahu wajib itu apa, sunat itu apa, haram itu apa, makruh itu apa dan seumpama. Sahih itu apa, butlan itu apa, sebab itu apa, syarat itu apa, mani' itu apa. Bila kita dapat tasawurkan semua definisi ahkam syarak ini, maka barulah kita boleh fikir bagaimana kita nak menyusun dalil-dalil, hujah-hujah untuk kita capai kepada hukum tersebut dalam certain issue, dalam sesuatu masalah lah. Okay. So itu yang dimaksudkan dengan hukum syarak. So ini adalah sumber usul fiqh yang seingat saya tidak ada ulama khilaf dalam masalah ni. Okey. Kemudian apa kelebihan dia? Asas kepada ijtihad dan fatwa yang bersifat sahih. Ini mudahlah. Dan
ilmu apa lagi yang boleh buat kepada istilah sahih melainkan ilmu usul fiqh. Okey. Kemudian kedudukan. Dia termasuk dalam ilmu syarak dan di bawah daripada ilmu kalam. Okey, ni saya ingat fahamlah sebab daripada sebab ilmu usul fiqh dan ilmu syarak. Tu tak ada siapa nafikan. Cuma kedudukan dalam ilmu syarak ni banyak. Kita ada ilmu mantiq, ada ilmu hadis, ada ilmu lughah, kita ada macam-macam. So usul fiqh ni di mana? Kata Imam Ghazali, dia ni usul fiqh ni dia di bawah ilmu kalam, dan usul fiqh ni dia melebihi daripada ilmu fiqh, dia kedudukan dia. Mudah nak kata macam itulah. Maksud nisbah lah di sini. Kalau kita tengok dalam istilah Arab dia nisbah. Nisbah ilmu ni dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Kemudian hukum belajarlah fardu kifayah. Ni mudah. Semua ilmu pun macam ni pun. Maknanya dalam setiap balad tu kena ada orang pakar lah. Ilmiah syar'i kita tak tahu macam mana yang wakil dia. Okey. Kemudian perbahasannya ni biasa. Maksudnya masail. Apakah topik-topik ataupun perbahasan yang dibincangkan dalam ilmu usul? Antaranya kita boleh katakan macam Al-Quran itu hujjah, qiyas itu hujjah, al-amrul mutlaq yufidul wujub, al-amrul mutlaq la yaqdi takrar, wa hakadha. Banyaklah dia punya perbahasan-perbahasannya. Okey. Sekarang kita bergerak kepada definisi yang ni agak sedikit teknikal. Kata ulama, ini saya ambil definisi daripada Baydawi. Dan definisi ini siapa-siapa yang belajar usul fiqh wajib hafal. Sama ada definisi ataupun definisi yang lain. Sama ada boleh ambil definisinya ataupun definisi Ibnu Hajib. Okey. Kata Imam Al-Baydawi, usul fiqh ni adalah ma'rifatud dalail fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa hal mustafid. 3 elemen. Semua ni ma'rifah. Ma'rifah dalail fiqhi ijmalan. Elemen pertama dalam usul fiqh ni adalah mengetahui dalil fiqh secara ijmal. Adapun mengetahui dalil-dalil fiqh secara tafsil, itu adalah marhalah fiqh. Itu adalah maqam fiqh. Itu adalah maqam ilmu khilaf. Dalam kalau istilah turasnya, ilmu khilaf. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu kaifiyatul istifadah. Bila kita tahu dalil, maka bagaimana kita dah berinteraksi dengan dalil? Bagaimana saya nak beristidlal dengan dalil, dengan adilatul alfaz? Bagaimana saya nak istidlal dengan ma'ani yang terdapat dalam Quran dan juga sunnah? Wa hakadha. Kemudian wahalil mustafid. Bukan semua orang ada kelayakan dan juga keahlian dalam berta'amul dengan ilmu, dengan nas-nas syarak ataupun dengan ilmu usul fiqh ini sendiri. Okey. So di sana akan dinyatakan siapakah yang layak berijtihad, siapakah yang tidak layak berijtihad, apa hukum hakam orang yang perlu yang berijtihad, apa dia punya etika dia, apa dia punya disiplin dia, adakah seorang mujtahid boleh ikut mujtahid yang lain, adakah seorang mujtahid itu wajib sentiasa berijtihad, adakah seorang mujtahid itu dia boleh tawakkuf ataupun dia kena katalah banyaklah dia punya isu-isu yang dibincangkan. Kemudian orang yang bukan mujtahid pula, adakah dia perlu beriltizam dengan mazhab, adakah dia boleh intiqal mazhab, adakah muqallid macam kita ni boleh buka kitab fiqh, tengok hukum, kemudian boleh fatwakan macam mana. So itu dia punya ahkam yang dibahaskan semua dalam ilmu usul fiqh. Baik. Jadi sebabkan ada 3 elemen inilah, kata para syurah, para ulama usul kita, atas perkara itu, atas 3 benda ini dinamakan usul fiqh. Boleh je kita kata ilmu usul ni kita namakan dia sebagai aslul fiqh. Tak ada masalah dari sudut logik akan tak ada masalah. Tetapi melihat kepada munasabah dengan makna yang terkandung dalam ilmu itu, maka elok kita jamakkan dia berbentuk usul. Sebab itulah fiqh tidak diambil dengan satu dalil. Fiqh diambil daripada pelbagai dalil. Baik. Kemudian pada bahagian seterusnya dalam kitab Tarikhul Usul Fiqh oleh Syar'i Juma, beliau ada menyebut satu qadhiyah sangat penting, iaitu qadhiyatul hukum. Qadhiyatul hukum, tentang hukum syarak. Kita kena tasawur dulu hukum syarak ini, barulah kita boleh bergerak kepada part-part yang seterusnya dalam pembahasan usul. Okey, ini berdasarkan tariqah mutakallimin, yang mana tariqah yang jumhur dalam bentuk penulisan usul. Kita biasa dengar ilmu ataupun kita usul fiqh ni ada 3 bentuk aliran. Tariqatul mutakallimin, tariqatul fuqaha dengan tariqatul mutaakhirin ataupun jami', kan. Tak apalah, nak taksim tu tak ada masalah. Cuma kita katakan taksim itu bukan bermakna aliran mazhab. Dia cuma satu bentuk bagaimana para ulama ini dia nak mempersembahkan ilmu usul tu kepada talabatul ilm.
bagaimana nak persembahkan dia. Ada dengan cara falsafah macam Baydawi, macam Ar-Razi. Ada dengan cara lebih kepada proses ijtihad seperti dalam mazhab Hanafi. Kalau kita tengok dalam kitab mazhab Hanafi, dalam kitab usul mazhab Hanafi, kita akan tengok mereka tidak memulakan perbicaraan usul fiqh mereka itu dengan hukum syarak. Hukum syarak last sekali. Itu dia punya mantik dia. Mereka mulakan dengan dalil dulu. Di sana kita ada dalil am, ada dalil khas, ada mutlak, ada muqayyad. Mereka mula yang tu dulu. Sebab proses ijtihad macam tu. Jadi mereka lebih praktikal. Okey. Kalau tariqatul mutakallimin yang falsafi, yang lebih kepada bentuk kaifiyatul tafkir, mereka mula dengan pembahasan hukum dulu. Kita kena tahu apa target kita, kemudian kita kena fikir macam mana kita nak sampai kepada target kita. Dia macam tu, dia punya cara fikir. Ala ayyi hal, itu semua cara fikir yang bagus sebenarnya. Okey. Hukum, ulama telah letakkan takrif, dan takrif ni saya katakan sekali lagi wajib hafal. Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhir aw al-wadh'. Takrif ni dibawa oleh Baydawi. Cuma pada bahagian wadh' tu itu tambahan daripada Ibnul Hajib. Sebab tu sebagian masyayikh tersebut khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhir wa zada Ibnul Hajib aw al-wadh'. Okey. Jadi hukum syarak adalah khitabullah. Hukum syarak adalah khitabullah. Khitabullah. Mal khitabullah. Khitabullah ay kalamullah. Kalamullah. Al-Imam Ghazali, Hujatul Islam dalam Mustasfa, antara prinsip terawal beliau dalam membicarakan usul fiqh, beliau kata khitabullah, hukum adalah khitabullah. فإذا لم يرد أو لم يكن هناك خطاب فليس هناك حكم أو فلا حكم أصلا. Hukum adalah khitab. Bila tak ada khitab, yakni tak ada wahyu disampaikan kepada manusia melalui lisan Rasul, maka tidak ada hukum. Biarlah kita boleh kata di sini dalam bab ni ada kebaikan, perbuatan tu ada keburukan. Jadi kita buat benda-benda buruk. Okey, tak ada masalah lah untuk sebagai insan manusia biasa ni. Kita menentukan banyak perkara yang hidup kita baik dan buruk. Tetapi perbuatan kita menentukan benda tu baik dan buruk, bukan bermakna itulah hukum syarak. Okey? So kalau seseorang tu mengumpat sebelum zaman kedatangan Rasul sekalipun, apa hukum dia? Tak ada hukum. Bukan ubah, tak ada hukum. Tak ada hukum. Sebab kita katakan al-hukmu huwa khitabullah. Berbeza dengan tariqatul ataupun mazhab Mu'tazilah. Dan mereka menyatakan akal manusia boleh idrak hukum Allah Ta'ala walau min ghairi wahyi. Otak manusia ni boleh menggarap ataupun mencerap hukum Allah Ta'ala biarpun di sana tanpa ada wahyu. Oleh sebab itulah mereka membincangkan apakah hukum kalau sebelum zaman kedatangan Rasul seseorang tu mencuri, seseorang tu menipu, uququl walidain dan seumpamanya. So mereka terbagi pada 3 mazhab, itu yang seperti disebut oleh Ibnu Subuki dalam Jam'ul Jawami'. So ini mabda' penting yang perlu kita faham dalam fatwa. Tak ada dalil, tak ada hukum. Ada dalil, walau bi'adna isyarah, ada hukum. Macam itulah kita nak kata mudah. Okay. Adakah semua khitabullah? La. Yang dimaksudkan adalah muta'alliq bi af'al mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sebagai ahli usul, mereka menggantikan kalimah mukallafin dengan kalimah ibad. Dengan kalimah ibad. Maksudnya khitabullah ta'ala muta'alliqu bi af'alil ibad. Baik. Apa munasabah atau apa reason dia? Kerana mereka kata, kita ambil satu contoh furuk fiqh. Kalau seseorang tu dia bela lembu ataupun dia bela kucing. Kucing ni pergi pecahkan pasu rumah orang, adakah dia kena ganti? Apaan? Dia kena ganti. Tuan kucing tu lah kena ganti. Yang memecahkan tu tuan ke ataupun kucing? Tak, kucing. Lembu. Ataupun kanak-kanak sobi kan. Dia ada anak nakal, anak main bola depan rumah, orang pecah pasu bunga rumah orang. Budak-budak mukallaf ke? Tak mukallaf. Tapi tengok, kitabullah muta'alliqu bi fi'lihi. Juga terkena pada perbuatan budak tu. So, kita katakan
bi'af'alil ibad, bukan bi'af'al mukallafin. So ala ayyi hal sebenarnya dia benda yang teknikal yang senang lah sebenarnya. Dia bukanlah satu benda isu besar pun. Ulama yang katakan bi'af'al mukallafin, dia kata mudah saja. Yalah, memanglah perbuatan tu budak tu yang buat atau binatang tu yang buat. Tetapi siapa yang wajib bayar dhaman? Tuan dia juga. Mak bapak dia juga. Kan? Wali mak dia. So itulah dia punya penjelasan sikit. Kemudian bil iqtida' wa at-takhir wal wada'. Adakah semua bentuk mukallaf af'al mukallafin yang secara mutlak? Kalau Allah Ta'ala kata wa huwa khalaq Allah Ta'ala menciptakan apa yang kamu lakukan. Adakah ayat ini pun termasuk dalam khitabullah, yakni hukmullah? La. So ayat yang macam mana, nas syarak yang macam mana yang dikatakan hukum, kata ulama yang berkaitan dengan tuntutan. Sama ada iqtida' itu bersifat wajib, yakni wajib buat ataupun wajib tinggalkan, ataupun digalakkan buat itu sunat, ataupun digalak untuk ditinggalkan seperti makruh. Awal takhir ataupun khitab Allah yang memberikan pilihan kepada mukallafin. Okey. Di sini saya nak terangkan ada dua mustalah penting yang ni ramai orang tak ambil perhatian dalam belajar ilmu usul. Kita ada dua bentuk ibahah. Satu dipanggil sebagai ibahah dalam bentuk syar'i. Yakni ada nas syarak yang khusus yang mengatakan hadza fi'l mubah, hadza fi'l mubah. Contoh wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah dan jangan kamu bazir. So makan minum harus dengan akal ke dengan nasyarak? Tak dengan nasyarak. Okey. Adapun perbuatan-perbuatan ni yang syarak diam. Syarak tak beritahu apa benda pun. So ini kita kata dia mubah, yes, dia mubah, tapi istilah dalam usul ni dipanggil sebagai ibahatul asliyah. Dipanggil sebagai ibahatul asliyah. Okey. Yang bagi tambahan benda ni adalah Imam Misnawi dalam Niyatus Sul. So kita ada dua istilah mubah. So bila kita kata mubah, ada dua benda yang kita kena faham. Sama ada mubah itu syarak yang kata mubah, ataupun yang mubah itulah akal yang kata mubah. Wahakala. Okey. Kemudian awal wada'. Kata ulama, kalau kita hanya hadkan perbicaraan hukum hanya kepada hukum taklifi ni saja dan juga takhirnya, dia tidak memadai. Di sana ada benda yang dipanggil sebagai ahkamul wada'iyah. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu perkara sebagai sebab kepada satu hukum. Allah Ta'ala menjadikan satu perkara sebagai syarat kepada satu hukum. Seperti dia menjadikan wuduk kepada syarat sah salat. Dalam sabab tadi dia menjadikan akad nikah sebagai sebab kepada halal persetubuhan di antara lelaki dan perempuan. Okey. Dan juga dia ada menjadikan satu perbuatan sebagai mana' ataupun satu peristiwa atau perkara sebagai mana', sebagai perkara yang menghalang daripada berlakunya satu keharusan. Contoh macam apa? Contoh macam seseorang nak berkahwin dengan seorang perempuan. Tengok perempuan tu ada beradik dia. So wasfulha ka ukht kan. Disebabkan perempuan tu adik beradik dia, maka dia tak boleh kahwin. Menjadi mana' kepada halalnya akad nikah. Baik. So itu yang ada lagi dua, iaitu sahih dan juga fasid. Saya tertinggal. Sahih maksudnya Allah Ta'ala ataupun syarak menyatakan satu perbuatan itu bila dia sahih, dia cukup syarat, maka dia hukum sahih. Ya tarattabu ala dhalika, kesan daripada itu adalah dia boleh melakukan seperti tasarruf pada amwal. Yang ni bila seorang tu buat akad, kemudian akad dia cukup syarat, cukup rukun pun semua, maka akad tu dihukum sebagai sahih. Kesan daripada akad tu adalah berlakunya pembinaan hak milik. Kan? Barang tu diberikan kepada berpindah milik kepada pembeli, duit yang dibagi tu berpindah milik kepada penjual. Dan pembeli boleh buat apa saja barang ke atas barang tu, apa yang dia nak atas barang tu. Sama dia nak jual, dia nak wakaf, dia nak sedekah, dia nak hadiah, apa saja dia boleh buat disebabkan syarat tu akad tu sah. Fasid yang sebaliknya. Cuma dalam masalah fasid dengan batil ni ada perbahasan di mana adakah istilah fasid dan batil ni sama ataupun adanya khilaf. Semua itu dibahaskan dalam usul fiqh. Secara ringkasnya, ahli fuqaha ahnaf membezakan antara fasid dan juga batil. Fasid ni maksudnya perbuatan ataupun perkara itu ada kesan syarak, tapi dia masih lagi dalam dairatul haram. Jadi nak tak nak kena, contoh macam kalau seorang tu dia jual beli dan jual beli tu tak cukup syarat. Rukun cukup tapi syarat tak cukup. Maka jual beli tu dianggap sebagai fasid, berlaku pembinaan hak milik, lakin milkiyatuhu milkiyatul khabithah. Pemilikan tu pemilikan yang buruk, jadi kesannya dia kena pulangkan semula
pulangkan semula barang tersebut. Batalkan akad lah maksudnya. Batil maksudnya lam yushra aslan. Dia tidak ada langsung kesan sedikit pun dalam syariat. So itulah dia secara ringkasnya. Itu di andal Hanafiyah. Andal Syafi'iyah wal jumhur bagi mereka sihhatu wal butlan nafsu syai' la la ikhtilafa bainahuma. Cuma itu secara umum. Kalau kita buka dalam kutub Syafi'iyah, para fuqaha Syafi'i seperti Al-Imam Nawawi, seperti Al-Imam Suyuti, seperti Al-Imam Al-Isnawi, mereka menyatakan tak, di sana ada beberapa fasal dalam muamalat mazhab Syafi'i, hatta dalam ibadat sekalipun, mereka membezakan di antara fasid dan juga butlan. Itu perbahasan lebih dalam ni, buka dalam kitab Tamhid Al-Isnawi, itu sangat menarik, ataupun dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair Al-Imam Suyuti. Baik, selesai tentang okey. Selesai tentang ahkam. Kemudian barulah kita bergerak kepada apa dipanggil sebagai teori usul fiqh. Maaf, saya kena laju sikit sebab masa agak bergerak pantas. Saya pun tak expect saya boleh cakap lama. Saya kalau biasa standard saya mengajar, biasa saya mengajar sejam je. Saya tak boleh mengajar lama sebab saya bukan jenis orang suka cakap lama. Okey. Syekh Ali Jumah hafizahullah taala dalam kitab beliau membawa satu apa dipanggil sebagai arudun jadi, yakni pembawaan baru terhadap ilmu usul fiqh. Sebab kita kena meraihkan zaman. Kita kena meraihkan bagaimana orang zaman sekarang belajar. Orang zaman sekarang belajar tak sama orang zaman dulu. Dia mungkin asasnya sama. Ada orang mengajar dan ada orang yang belajar. Ada buku teks, adanya mungkin sedikit discussion. Itu basic lah. Tetapi dalam bentuk penulisan, kita dapat nampak yang jelas penulisan akademik zaman dulu tak sama dengan zaman sekarang, kan? Hatta penulisan akademik di Mesir yang siapa yang ambil master PhD dia tahulah, dengan yang dekat Malaysia punya sistem PhD dia tak sama, kan? Maksudnya sistem apa membuat tesis tak sama. So dalam ilmu usul fiqh di sini beliau membawa satu pembawaan yang baru, iaitu beliau menunjukkan ataupun mengajar, menerangkan usul fiqh dalam bentuk nazariyat. Okey. So nazariyat ni dia adalah satu ungkapan ataupun mungkin beberapa ungkapan beliau kita sekarang itu yang menggambarkan keseluruhan pecahan perbahasan ilmu. Ini yang beliau sebut secara ringkas dalam kitab beliau. Maknanya sebutkan, okey, perbahasan usul ni banyak, sangat banyak. Malah kata beliau boleh sampai mungkin berapa ratus masalah. Dia kita tafriqkan masail usul, itulah dia punya kadar dia. Tak macam fiqh boleh berjuta dia punya masail. Tetapi dalam kesemua masail usuliyah ni kita boleh rangkumkan dalam 7 bentuk nazariyat. Okey, dalam 7 bentuk nazariyat. Contoh macam bila sebut nanti nazaratul hujjiyah, nazariyat dilalah, nazariyatul thubut, nazariyatul qat' wal dhann, nazaratul istidlal, nazaratul ilhaq, dan last sekali nazariyah ataupun teori ifta'. Okey. So inilah satu pendekatan baru yang saya fikir sesuai untuk dibawakan dalam bengkel ni, dan insya-Allah moga-moga kita dapat manfaatlah. Okey, kemudian teori juga dia memudahkan kefahaman suatu ilmu lah, seperti ilmu usul fiqh. Kemudian teori-teori ini seperti sebuah jaringan. Jadi kata beliau lagi dalam kitab ni, teori-teori ini walaupun dia dirangkumkan dalam bentuk ilmu usul fiqh ini, walaupun dirangkumkan dalam 7 teori, bukanlah bermakna kita melihat setiap teori itu tanpa melihat yang lain. Maksudnya kalau kita kata nanti dalam perbahasan nazaratul hujjah, kita pandang hujjah aja, kita pandang istidlal je, kita pandang ifta' saja. Tanpa kita melihat yang qat'iyat, kita melihat teori-teori yang sebelum-sebelum. Maksudnya perlu lihat secara tarakum, secara gabungan semua sekali. Kita tak boleh berpisah-pisah. Sebab semua elemen ataupun teori-teori ini ada dalam setiap perbahasan ilmu usul fiqh. Itu secara ringkas. Kita bergerak kepada teori yang pertama. Ni kita lalu secara laju je lah. Jadi kata beliau dalam kitab ini, bermula daripada persoalan asas sebagai insan ataupun dipanggil sebagai as'ilatul kubra, iaitu min aina ji'na, daripada mana kita datang, apa yang sepatutnya kita lakukan sekarang atas muka bumi ni. Ada orang
ada sebagai ahli falsafah mungkin, kalau betul lah, sebab ini yang lebih pakar tentang falsafah lah. Ada sebagai orang dia menganggap kita hidup atas muka bumi ni la syai', maksudnya tak ada apa-apa tujuan pun. Nak buat apa pun buatlah, tak ada masalah apa, it's okay. Kan? Nanti kita mati jadi abu, tak ada apa pun. So nothing happen. Sedangkan kita dalam Islam kita ada jawapan yang jelas dan jitu bagi setiap persoalan-persoalan ini. Dan yang terakhirlah, ke mana kita selepas ini? So dari mana kita datang? Kita diceritakan daripada Allah Ta'ala, daripada Adam AS, daripada syurga. Soalan tu dijawab dengan jelas. Apa yang sepatutnya kita lakukan sekarang sebagai seorang Muslim? Kita katakan kita nahnu na'budullah Ta'ala. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nutabbiqu syari'atahu. Kita lakukan, kita implementkan apa yang syariat yang diturunkan kepada kita melalui lisan nabinya. Kemudian kita, ke mana kita selepas ini? Kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So itulah soalan-soalan yang sebenarnya menjadi yang begitu fundamental, yang menjadi asas kepada ilmu usul fiqh ini sendiri. So bila kita dah tahu, kita dapat jawab soalan-soalan ni, maka kita bergerak kepada poin seterusnya, iaitu sumber pengetahuan dan kebenaran. So bila kita dah tahu yang mana soalan-soalan ni dia akan dijawab dalam ilmu kalam lah sepatutnya kan. So bila kita dah tahu kita ni hamba Allah Ta'ala, kita dah tahu kita ni dihantar Rasul, kita tahu depan kita akan dihisab. So sekarang ni kita nak tahu apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Okay? Maka nak tak nak kita perlu dhabitkan, kita perlu kemaskinikan, kita perlu jelaskan apakah sumber pengetahuan. Yang mana ataupun dengan istilah lain, apakah sumber kebenaran. Madarikul haqa'iq. So disebabkan persoalan-persoalan inilah ulama-ulama aliran mutakalimin mereka membawakan apa dipanggil sebagai perbahasan epistemologi tentang ilmu itu sendiri dalam kitab-kitab usul mereka. Mereka akan bahaskan, hatta dalam waraqat sekalipun dibincang, dia akan bahaskan apa itu ilmu, apa itu jahlu, apa itu dhan, apa itu waham. Kemudian kalau dalam kitab yang lebih tinggi sikit akan dinyatakan apakah ilmu itu mempunyai darajat, adakah al-yaqin itu lahu maratib, seperti kata Imam Zarkashi, kita ada 10 maratibul yaqin. So sampai tak macam tu, dia punya detail supaya kita dapat bina usul fiqh dalam bentuk yang kita nampak sekarang ni. Kemudian kata beliau lagi tentang masalah teori nisbah, maknanya kita dapat melihat, bila kita tengok akhwan, kita dapat tengok alam ni, bintang tu bergerak daripada arah ini ke arah ini, matahari terbit di sini kemudian tenggelam di sini. Maka benda maklumat-maklumat ini dia membentuk nisbiyah, kan? Siang itu terang, malam itu gelap. Kemudian timbul satu persoalan, semua nisbah ini, kata beliau, di mana datang sumbernya? Kalau berkaitan dengan al-akwan, kita tahu dia datangnya daripada his, daripada panca indera kita sendiri. Okey. So panca indera kita yang menyatakan matahari itu terbit di timur kemudian tenggelam di barat. Semua orang kata macam tu, dan daripada mata lah. Kalaulah okey, kemudian kata beliau lagi, seseorang insan bila dia melihat, bila dia mengetahui, dia idrak sesuatu, dia bukan idrak satu benda yang dia lihat ataupun dia dengar ataupun dia rasa ataupun apa yang dia dengar. Dia juga dapat idrak benda yang lebih daripada itu, iaitu melalui akal dia. So di sana ada juga nisbiyah yang diambil daripada akal. Seperti 1/2 lebih kecil daripada 1. Seperti yang an-naqidan la yajtami'an, sumpamanya lah, asal-asal dalam logik ni. So ada benda yang dapat idrak dengan akal. Baik. Kalau hukum Allah Ta'ala, dari mana dapat nisbah? Bisa kita katakan as-sariqatul haram, az-zina haram, syurbul khamr haram. So nisbah di antara perbuatan tersebut dengan hukum-hukum syarak ni, nisbah ni mana masdar dia? Maka di sana mestilah masdar daripada syarak sendiri. Betul? So bagaimana kita nak mengetahui perintah Allah Ta'ala? So daripada ini datangnya apa dipanggil sebagai teori hujah. Iaitu kata beliau dekat sini, pasti perlu ada sumber prima yang langsung tidak diragukan. Yakni kita mesti letakkan satu sumber yang jelas, yang mana kita tidak perlukan lagi sumber lain untuk membuktikan sumber yang ini. Dia adalah yang terakhir supaya tidak berlaku tasalsul. Okey. So daripada ini maka dapatlah seorang usuli itu dia menyimpulkan Alkitab dan Sunnah sebagai sumber utama.
Adapun ijma' dan qiyas hanya sebagai pelengkap kepada semua perima. Sebab dalil ijma' takkan dapat melainkan daripada kitab dan sunnah. Begitu juga dengan qiyas, dia takkan dapat melainkan daripada kitab dan juga sunnah. Kan? Okey. Kemudian selepas itu beliau bergerak kepada teori keabsahan lah. Saya terjemahkan sebut sebagai keabsahan. Kalau betul lah, saya pun tak pasti sangat. Dipanggil sebagai nazariyatul thubut. Iaitu bila kita dah katakan hujah kita adalah Quran dan juga sunnah. Baik. Kaifa natathabbat? Macam mana kita nak pastikan apa yang sampai kepada kita, sebab kita tahu kita dengan Nabi jauh dari sudut tempat dan zaman. So bagaimana kita nak tahu apa yang sampai kepada kita ni sebiji apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sama ada Quran dan juga sunnah. So bagaimana kita ingin mengakses hujah syarat dengan tepat? Maka daripada sini timbulnya ilmu hadis yang ini dibicarakan oleh semalam lah Ustaz Ismail Isman kita. Beliau dah bicarakan dengan detail tentang masalah sanad. Kemudian daripada melihat kepada sanad ini, kita tengok sanad ni ada dua bentuk. Sama ada bentuk mutawatir ataupun ahad, yang akhirnya melahirkan maklumat yang diyakini dan juga zan ataupun yang disangkakan lah dia bukan sampai tak 100%. Kemudian timbul lagi persoalan, sejauh mana keabsahan Quran juga sunnah. So kita tahu lah Quran itu mutawatir, sunnah itu sebagai mutawatir, sebagainya ahad. Kemudian okey, semua ni datang dengan sanad. Siapa transmitter dia? Adakah kita boleh percaya dengan segala semua perawi dia? Dan maka timbullah ilmu ulum hadis kan, yang ataupun ilmu rijal, ulum rijal kan, yang bincangkan tentang rawi ini thiqah, rawi ini majrur, rawi ini kadhib, rawi ini dan seumpama. So dan itu berlaku pada hadis lah, dia tidak berlaku pada Quran. Kemudian bila dah berlaku masalah subut, kemudian kita dapatlah ulas, kita dapat simpulkan yang Quran itu sabit secara qat'i, adapun hadis sebagainya qat'i, sebagainya dhanni. Maka bagaimana kalau timbulnya percanggahan? Yakni timbul percanggahan dari sudut kefahaman. Mungkin ada orang dia faham lain, ada orang dia faham macam ni, ada orang dia faham macam ni. Maka ijma' dapat kata apa, mengangkat khilaf ini lah kita katakan. Kemudian beliau juga menyatakan persoalan yang mungkin yang perlu difikirkan oleh seorang ahli usul ialah bagaimana keabsahan dalil yang lain. Ialah Quran Sunnah itu biasa kita dengar. Bagaimana pula dengan keabsahan dalil ijma'? Iaitu bagaimana ijma' itu dapat diisbatkan. Tentang amalan Ahlul Madinah sebagai contoh, kita akan bahaskan nanti. Bagaimana amalan Ahlul Madinah dapat diisbatkan. Bagaimana kita dapat pastikan amalan qiyas dia menjadi satu amalan ijtihad yang dibuat oleh sahabat. Apa dia punya sanad dia, apa sandaran dia. Betul lah kita tengok sebagai kita usul, dia dikarang dalam bentuk sanad. Maksudnya ada sandaran daripada salaf yang menunjukkan adanya cara-cara istinbat yang sedemikian rupa lah. Kemudian bergerak kepada teori dilalah, ini teori yang ketiga. Setelah mana kita faham, setelah mana kita dapat isbatkan hujah kita, kemudian kita dapat memastikan keabsahan, autentikasi kita kata tentang hujah-hujah tersebut, maka bagaimana kita nak faham? Maka lahirlah dipanggil sebagai nazariyatul dilalah. Okey, dilalah ni apa maksud dia? Dalla yadullu dalilan wa dilalatan. Sebahagian orang dia terjemah dilalah ni sebagai apa? Indikasi, tapi saya tak rasa itu terjemahan tepat. Jadi saya kekalkan dengan istilah yang sedia, iaitu dilalah. Boleh disebut dengan tiga bacaan, sama ada dilalah ataupun dalalah ataupun dulalah. Tapi yang paling saya rasa yang paling afsahnya adalah dalalah. Ala ayyi hal itu masalah lughah, masalah sahal. Okey, bagaimana kita nak memahami hujah? Ahli usul bila dia tengok Quran dan sunnah, macam kita katakan tadi, dia adalah alfaz dalam bentuk mufrad dan juga tarkib. Maka dalam ilmu usul akan dibincangkan apakah alaqah ataupun hubungan di antara lafaz dan juga makna. Sound simple, right? Benda tu simple. Tak, benda tu tak simple hanya. Dia sangat complicated. Bagi saya lah, sesiapa yang menguasai bahagian dilalah dalam usul fiqh itu dikira macam dah menguasai separuh ilmu usul fiqh. Adapun sebahagian separuh lagi itu berkaitan dengan ma'ani. Kat sinilah ahli usul akan menyatakan lafaz, kalau kita tengok dalam bahasa Arab secara khususnya, kita ada lafaz yang berbentuk sarihul makna, yang ini berbentuk nas. Ada lafaz yang berbentuk mujmal,
ada lafaz yang berbentuk dia ada banyak makna. Ada lafaz yang berkongsi makna dengan lafaz yang lain. Ada lafaz yang mana dia itu dia berkongsi tapi berkongsi dari sudut makna. Contoh macam lafaz insan. Saya, awak, dia. Kita walaupun nama lain-lain, jantina mungkin lain-lain. Tapi di sana ada qadrun mushtarak yang mana kita ni adalah insan. So insan adalah lafaz mutawatir. Jadi kesemua aqsam dan juga karakter-karakter lafaz ini diperhatikan oleh ahli usul. Walaupun sebagainya dibincangkan dalam ilmu mantiq. Walaupun sebagainya dibincangkan mungkin dalam ilmu nahwu ataupun ilmu balaghah mungkin. Tapi ahli usul adaq. Mereka lebih detail dalam bab-bab ni. Kemudian mereka mencari alaqah antara ni lafaz dengan makna. Sama lafaz tu dalam bentuk mufrad atau dalam bentuk tarkib. Kemudian bila kita tahu semua bentuk-bentuk ini, maka bagaimana kita nak berinteraksi ataupun bagaimana kita nak berhujah dengan dalil-dalil ni. Dalil yang dipanggil sebagai adillah lafziyah, dalil yang berbentuk lafaz. So di sini lahirnya ataupun dibahaskan dalam ulum usul fiqh apa dia panggil sebagai dilalatul mantuq, dilalatul mafhum, kemudian dilalatul isyarah, kemudian dilalah apa lagi? Dilalatul qiyas, kemudian uruf. So bisa kata lafaz la tasriqu, janganlah kamu mencuri sebagai contoh. So bila kamu jangan mencuri, itu yang maksudnya mantuk itu adalah apa makna yang kamu boleh faham daripada lafaz tu sendiri. Mafhum ni maksud dia adalah apa yang kamu faham tetapi benda yang kamu faham tu tidak disebutkan dalam nas. Tetapi itu yang kamu faham. So daripada mafhum kita bagi pada dua. Kita ada mafhum muwafaqah, kita ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah maksudnya al-maskutu anhu muwafiq ataupun yuwafiqu lil mantuq. Hukum yang perkara yang tak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan. Adapun mafhum mukhalafah, dia adalah al-maskutu anhu yukhaliful mantuq. Perkara yang tak disebutkan, hukum dia berlawanan dengan perkara yang disebutkan. So inilah ada cara-cara kita nak berhujah. Ada kalanya benda ni bukan dengan mafhum dengan mantuq tetapi dengan isyarat. Ini kisim orang kata apa, khilaf lah apa ni, aqsam istidlal, kaifiyatul istidlal ni. Tapi nak katakan cara penyusunan ilmu usul terhadap bagaimana kita nak berhujah itu sangat detail dan juga sangat teratur. So apabila seseorang pakai contoh kan, macam isu sekarang ni, isu dulu saya dibincang dengan saudara tak tahu sebut nama lah Kang ni lah. Contohlah sekarang ni isu tentang mencegah penyakit kan. So seseorang itu, katakanlah seorang bahithun syar'i, dia kata mencegah penyakit kita boleh menggunakan hujah hadis-hadis Nabi berkaitan dengan berubat dengan najis ke, berubat dengan benda ke. So kita boleh gunakan hadis-hadis tu. Kita tanyakan dia, macam mana kamu boleh faham mencegah penyakit itu daripada kalimah tadawi. Di sana ada beberapa riwayat yang meriwayatkan daripada Nabi SAW kata baginda tadawaw, berubatlah kamu. So adakah amalan wiqayah ataupun mencegah penyakit itu seperti vaksinasi ke benda ke, sama mafhum itu kita boleh ambil daripada lafaz tadawi? Kalau kamu kata boleh, dalam bentuk macam mana? Adakah kefahaman itu kamu dapat daripada mantuk? Sudah tu tidak. Ataupun kamu dapat daripada mafhum mukhalafah ke, mafhum muwafaqah ke? Ataupun kamu dapat daripada secara isyarah? Ataupun kamu dapat daripada uruf? Ataupun kamu dapat daripada qiyas? So dalalah ini yang akan dibincangkan. So that's why dalam kajian-kajian yang baru ni kan, bila kita nak menggunakan adillah syar'iyah, pastikan kita dapat address dulu di mana dilalah kita itu. Itulah benda ni dakik sebenarnya, jadi saya tak perlu nak cerita sebab kita pun ada di permulaan sajalah. Kemudian tentang wada', tentang musta'mil dan hamil. Hamil ni maksudnya orang yang memahami itulah. Ini daripada kalimat ni keluarnya timbul kaedah, iaitu
al-isti'malu min sifatil mutakallim wal hamlu min sifatil sami' wal wad'u qablahuma. So perbahasan usul di dalam bab dilalah ini dia addresskan kepada ketiga-tiga ni, sama ada perbahasan ni pada bahagian musta'mil ke, perbahasan dilalah ni dalam bahagian hamlu ke, ataupun pada bahagian wada' ke, wahakadha. Kemudian adakah berlaku dilalah yang kabur sehingga tidak ada langsung keterangan bersyarak, semua dibahaskan dalam ilmu usul fiqh. Kemudian ini saya nak cepatkan saja. Di sana ada juga teori yang keempat, iaitu teori tentang qat'i dan juga dhanniyah. Ini saya fikir semua orang tahu kot, tak perlu kita nak jelaskan. Di sana ada qat'i, subut wa dilalah. Maksudnya nas syarak ini sama ada Quran dan juga sunnah kita boleh bahagikan kepada 4 benda ni, 4 bahagian. So daripada 4 ni kita dapat tentukan di mana kita punya subjek ijtihad kita. Adakah nas yang dapat kita ni nas yang qat'i dan sudut subut, qat'i dan sudut dilalah, ataupun macam mana? Kalau dia qat'i dan sudut subut tapi dhanni dan sudut dilalah, mungkin di sana ada boleh terima lagi sebarang munaqasyah ada sudut dilalah. Kalau qat'i dua-dua, tak boleh nak cakap apalah, dah kira macam tutup kes lah kita kata. Ini kalau siapa rajin, dia boleh buka nas Quran dan juga sunnah, maka dia kategorikan ayat ni qat'i subut wa dilalah. Ayat ni, hadis ni qat'i subut wa dhanni dilalah. Hadal hadis dhanni subut wa dhanni dilalah. Wahakadha. Macam tu. Kalau rajin lah, tak rajin tak ya. Kemudian ni yang teori tentang qiyas, iaitu isbatu mithli hukm ma'lum fi ma'lum akhar li ishtiraki ma fi 'illat al-hukmi 'inda al-musbih. Ini adalah ta'rifan daripada Baghawi. So bila kita nak berinteraksi dengan dalil syarak, kita akan tengok di sana ada banyak perkara yang tidak disebutkan oleh dalil syarak. So perkara yang tak disebutkan oleh dalil syarak, kita boleh kiaskan isu tersebut kepada dalil syarak, dengan syarat qiyas tersebut adalah qiyas yang sahih. Sebab kita kena faham, bukan qiyas ini dari sudut ilmu usul fiqh dan sudut teorinya berlaku khilaf. Walaupun kita tahu ada khilaf, tetapi sejak zaman sahabat lagi qiyas tu dah diamalkan. So tak perlu nak bincang panjang lah. Kemudian dalam subjek qiyas ni akan dibincangkan tentang maqasid, akan dibincangkan tentang illah dan juga hikmah, apa beza di antara illah dan juga hikmah. Kemudian bagaimana kita nak memastikan qiyas tu qiyas yang sahih, bagaimana kalau qiyas ini bertemu dengan qiyas itu, bagaimana dia punya kaifiyatul tarjih dan seumpamanya. Kemudian yang kedua terakhir, iaitu teori istidlal, adalah teori tentang masalah kalau anda kata dalil kita yang ada tak cukup. Maksudnya tak cukup dari sudut nak mendetailkan tafasil ahkam fiqhiyah, apa yang patut kita buat? Maka di sana ada dalil yang tak disepakati. So di sana akan dibincangkan amal ahlul Madinah, fatwa sahabat, syar'u man qablana, maslahah mursala, auruf, saddu zari'ah, mimpi. Mimpi ni kata Syekh Jumaah, kita jangan over sangatlah. Dan mimpi ni kalau secara asalnya memang tak boleh sandaran kepada hukum syarak. Tapi kalau seorang tu dapat bisyarah, kan, dia rasa di mimpi dia dapat, selagi mana tak bercanggah dengan syarak, maka dia boleh beramal dalam mimpi dia, anggap sebagai isyarat ilahiyah bagi dia nak menentukan apa tindakan seterusnya dalam kehidupan dia. Ala ayyi hal tu masalah sahal. Kemudian masalah istihsan dan banyak lagi. Sebagai ulama kata dalil syarak ni ada sampai 30. So panjang pembahasan dia. Okey. Kemudian yang terakhir sekali adalah teori fatwa. Ini sebagai penutup, iaitu dalam fatwa ni kita akan bicarakan dalam kita usul fiqh dan akan bincang dalam masalah kaifiyatul istidlal ataupun ta'arud wa tarjih. Bagaimana kita nak menyelesaikan percanggahan antara hujah. Di sana ada mungkin berpuluh atau beratus qawaid ta'arud wa tarjih. Kemudian dalam fatwa juga kita akan melihat maqasidus syariah. Seandainya saya kata dalam bab zakat, kita tak boleh nak ilzamkan orang awam untuk bayar dengan beras, sebab itu tidak akan meraihkan masalah orang awam. Okey, so maqasidus syariah dia mengambil tempat dari sudut takhsis, dari sudut murajaah, sebab sebagai orang dia menjadikan maqasidus syariah ni sebagai dalil. Dia buat kajian, dia kata perbuatan ini selaras dengan maqasidus syariah. Okey, dari sudut tu nampaklah okey, tetapi kita kena faham maqasidus syariah ni, kata Syekh Jumaah, dia adalah cara kita nak murajaah fatwa, nak murajaah ijtihad dan juga kita punya istinbat. Setelah kita ijtihad hukum berdasarkan dalil dan juga qawaid dia, maka kita na'riduhu ala al-maqasid, sama ada
fatwa ataupun istinbat itu sesuai tak dengan maqasid. Dia sebagai murajaah, bahan murajaah. Dia bukan dalil. Kesilapan pengkaji zaman sekarang adalah dia menjadikan maqasidus syariah sebagai dalil. Kemudian yang paling penting dalam fatwa adalah mengetahui nusus. Disebut nusus ni kata Syekh Jumal bukan nusus syarak. Termasuk juga nususul a'immah. Okey. Maksudnya perlu ada malakatul fiqh. Kemudian dia perlu mengetahui realiti di zaman beliau, di zaman dia, supaya dia dapat menyesuaikan nusus fiqh ataupun nusus syarak yang mutlak kepada waqi' yang nisbi dan juga tasyakhus. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Seingat saya sampai itu sajalah sebab dah lebih sejam. Jadi kita buka kepada persoalan. Kalau di sana ada soalan, silakan. Alhamdulillah. Jazakumullah khair bincang kepada Ustaz Syawal membentang kita secara detail. Saya rasa perbincangan pada malam ni agak detail dan secara holistik lah, disusuli dengan beberapa nazariat ataupun teori yang disampaikan oleh Syekh Jumaah. Okay, baik. Sekarang saya buka kepada hadirin-hadirat sekalian untuk bertanyakan soalan. Kiranya nak tanya soalan, boleh raise hand ataupun buka mic untuk tanya kepada pembentang. Yang mana yang ataupun boleh tulis dekat chat box. Nanti saya akan baca dia. Sila kalau ada salah satu orang nak tanya soalan. Ada soalan tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya tentang rujukan kitab yang awal-awal lah. Adakah matan Warqat sesuai untuk dijadikan rujukan awal untuk mendalami lagi ilmu usul fiqh? Itu saja Okey. Kalau dari sudut tradisi pengajar usul fiqh, dari sudut turas lah kita katakan, itulah kitab yang paling sesuai dan yang paling praktikal lah untuk pemula. Kerana Waraqat ini ya tulisan Imam Haramain, Imam Hujatul Islam pula, Imam Haramain. Kita boleh katakan matan ini dia seperti kharitah kepada ilmu usul fiqh. Tetapi kitab matan Waraqat ini bukan bermakna itu mazhab beliau dalam usul fiqh. Sebab dalam usul fiqh dia macam fiqh juga ada khilaf sana sini. Cuma kita katakan kitab matan Waraqat ni ataupun manzumah juga yang Amriti itu sebagai asas yang baik. Kemudian saya nasihatkan juga selain daripada membaca Waraqat, sebab kitab Waraqat tu biasanya kita akan baca dengan guru. Sebab kitab ringkas-ringkas ni maksudnya dia punya ma'ani dan juga asrar dia banyak lah. Kan? Dia ada banyak dan juga banyak syarahan. Selain daripada baca Waraqat, saya suggestkan juga pada rakan-rakan untuk baca kitab yang moden. Kitab-kitab penulisan muasir seperti usul fi al-wajiz fi usul fi Abdul Karim Zaidan rahimahullahu taala, usul fi Hasan Hito, usul tasyri' Islami Hasan Hito. So ini antara kitab-kitab usul fiqh yang bagus juga dibaca sambil-sambil kita menelaah matan Waraqat. Okey. Terima kasih. Itu sajalah jawapan saya. Ada apa-apa lagi? Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz Syawal. Waalaikumsalam. Soalan anda fikir agak lama jugalah. Untuk mu'allaf yang baru masuk Islam. Ya. Dia ada dua soalan. Satu, adakah mereka ni dituntut untuk pelajari ilmu usul? Dan jika ya, macam mana cara nak ajar usul fiqh tu untuk mereka? Macam tu soalannya. Terima kasih. Menarik. Untuk mu'allaf ni pun saya tak pernah terfikir pula masalah ni. Okey, mu'allaf ni
bagi saya secara pribadi, dia ada dua golongan tau mu'alaf ni. Ada sebagian mu'alaf ni dia masuk Islam sebab dia memang dia seminat dengan Islam. Mungkin dari sudut atfu, maksudnya dari sudut emosi. Sebab ada kalanya dakwah ni dengan cara hujah, ada kalanya dengan cara emosi, ada kalanya dengan cara berbagai-bagai lah. Jadi untuk orang yang macam ni mungkin bagi saya tak perlu kita ajar usul fiqh. Sebaliknya kita ajar asas-asas ibadat dan juga cara bacaan Al-Quran, asas tauhid dan seumpamanya. Ada pun mu'alaf yang macam dia agak critical thinking sikit. Soalan mu'alaf sini bagi saya kita boleh ajar asas saja. Maksud asas saya ni macam nazari yang kita bentangkan ni mungkin sesuai untuk dia. Sebab saya pernah jumpa mu'alaf yang dia sangat critical thinking dia mempersoalkan contoh macam tentang masalah hadis dhaif, tentang masalah kenapa dalam syahadah ataupun dalam penghujah dalam mahkamah tu, dalam kesaksian tu, kenapa perempuan dua, kenapa lelaki boleh diterima syahadah dengan seorang. So persoalan-persoalan tu bagi saya sesuai lah kita ajarkan dia usul fiqh. Okay. Untuk asas tu macam yang saya cakap tadi lah, dia boleh mula dengan nazariyat ataupun kita boleh terangkan seri ijma' saja, yang mana hukum akam syarak ni ambil daripada dalil dalam Quran dan Sunnah. Dan disebabkan kita berinteraksi dengan teks, dengan nusus, so kita ada disiplin. So disiplin kita adalah ilmu ni lah. So kita akan terang lah. Dan juga di sana adanya hujah-hujah yang perselisihkan oleh para ulama. Kemudian bagaimana contoh, kita mungkin boleh bagi contoh bagaimana ulama boleh mengatakan nabis itu haram pada sebagian mazhab kerana nabis itu dia ada ilah sama macam arak. Kemudian kita boleh katakan yang amaliyat qiyas dalam fiqh ni pun dia tidak ubah seperti logika dalam ilmu mantik dalam bahagian tamsil tu kan. So kita boleh guna benda ni tapi yang secara asas sajalah. Memata warakat pun boleh juga ajar kat dia, tak ada masalah. Biasanya boleh lah. Cuma yang penting dalam ilmu sufi ni adalah istilah. Seperti mana ilmu lain. Penguasaan istilah itu sangat penting. Sebab itu mata warakat dan juga kitab-kitab yang saya sebutkan tu, dia ajar kita istilah. Itu sajalah saya rasa menjawab lah kot jawapan soalan tadi tu. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khair. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi ruang chat lah. Ruang chat pun tak ada. Okay, baik. Cuma sebelum kita mengakhiri ni, saya tanya sikit lah. Silakan. Dua soalan simple lah. Allah dulu. Soalan pertama berkaitan dengan persoalan dengan madrasah Syiah di Jumaah juga, yang saya rasa antara tajdid bagi orang yang sangat baiklah dalam memahamkan masyarakat tentang usul fiqh ni, iaitu berkaitan usul dengan fiqh tu sendiri, bermaksud usul tu sebagai asas, fiqh tu sebagai al-fiqh ataupun kaedah berfikir. Jadi pendapat Ustaz Syawal, adakah kita boleh gunakan pendekatan tersebut untuk kita gunakan usul fiqh ni sebagai asas umat Islam untuk berfikir? Ilmu usul fiqh ni digunakan sebagai asas umat Islam untuk berfikir dalam apa-apa bidang ataupun dalam kehidupan seharian. Okey. Tidak digunakan. Kalau secara rasanya memang boleh lah. Itu memang kita pastilah. Sebab dalam usul fiqh berdasarkan ta'arif Badawi yang saya dah kemukakan tadi tu, ma'rifatul dalal fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Jadi dalam ta'arif tu sendiri ada asas kepada perkembangan ilmu tu sendiri, dan bagaimana seseorang nak berinteraksi dengan ilmu tu. Perlu kepada mengetahui apakah sumber ilmu, kemudian bagaimana nak bertaamul dengan sumber ilmu itu, dan kemudian siapakah yang layak. Macam contoh dalam bidang sains, bukan semua orang dia kelayakan untuk menjalankan eksperimen. Dia kena tahu bagaimana nak gunakan apparatus, dia kena tahu apa spesimen yang dia kaji tu, apa yang dia eksperimenkan tu, kan. So memang bukan sangat sesuai lah. Memang itulah cara fikir yang sepatutnya orang Islam kena ada. Dia
cara berfikir yang ba'id anil khurafah, yang jauh daripada khayalan dan juga khurafat. Tu kata beliau lah. Okay. Yang keduanya tentang sekarang agak menjadi isu di Twitter berkenaan dengan hukum muzik lah. Sebab kita terus nak apply kan bila mana adanya pemfatwaan tentang hukum muzik ni. Tidak dapat tidak kita kena berpandukan ilmu usul fiqh lah kan. Jadi pendapat Ustaz sendiri bagaimana para fuqaha dahulu dan fuqaha sekarang dalam memahami isu muzik ni. Sebab ada di kalangan sahabat-sahabat kita terus mengharamkan muzik sebab mazhab empat-empat mengharamkan muzik ni. Jadi macam mana kita nak memahami isu muzik ni dengan konteks usul fiqh? Jadi mungkin Ustaz boleh jawab lah. Okey. Pertama sekali, sebab memandangkan soalan Ustaz Hakim meminta menjawab dari sudut usul fiqh, maknanya bukan fatwa lah bukan fatwa lah. Kalau fatwa bagi saya rujuklah fatwa yang tak kisahlah nak rujuk fatwa Malaysia ke, nak rujuk fatwa Darul Ifta Mesriah ke, nak rujuk fatwa Jordan ke, fatwa Saudi ke, ataupun fatwa guru-guru masing-masing ke, guru masing-masing ke. Jadi saya fatwa tu tak ada masalah. Cuma dari sudut usul fiqh, kita katakan isu muzik ni secara khusus. Biasanya muzik ni ulama akan biasa bahaskan sekali dengan nyanyian. Al-ghina wa al-musiqah. Nyanyian dan juga muzik. So nyanyian ada hukum yang khusus, maksudnya dia ada topik dia khusus, dan juga muzik itu ada topik yang khusus. Bermain muzik satu topik, mendengar muzik satu topik yang lain. Begitu juga dengan nyanyi. Menyanyi satu topik, mendengar nyanyian pun satu topik yang lain. Tapi soalannya lebih kepada mendengar muzik lah kan. So mendengar muzik ni kita kena terima hakikat yang ini bukan benda yang disepakati oleh ulama tentang hukumnya. Ada ulama yang mengharamkan dan kita tak nafikan itu majoriti mazhab 4, dan ada yang menghalalkannya, memfatwakannya sebagai harus. So dari sudut itu ini kelebihan orang yang tahu usul orang yang tahu usul fiqh ni, dan dia tahu macam mana nak implementkan usul fiqh. Dia melihat setiap isu tu dengan penuh adil. Dia takkan terburu-buru nak kata ini pendapat majoriti, kamu kena pegang pendapat majoriti. Ini pandangan yang mazhab kita kena pegang mazhab pandangan ini. Dia bukan macam tu. Orang yang belajar usul ni dia kena fikir dulu, okey. First kali kita berbalik kepada nazaratul hujjiyah. So, apa hujah dalam masalah ni? Kita ada dua je kata Imam Ghazali dalam masalah ni. Sama ada nas ataupun qiyas. Kata ada nas, kita qiyas. Sebab muzik tidak ada nas yang betul-betul jelas dalam menerangkan hukumnya. Okey. Imam Ghazali saya cadang sebab fatwa tentang haram muzik ni ramai orang tahu dah. Cuma kita nak tahu apakah reason ataupun hujah yang dipegang oleh mazhab yang kata boleh ni. Sebab Imam Al-Ghazali dalam Ihya kalau tak silap saya, beliau membawa perbincangan ni dalam kitab tu. Dia kata ada mazhab yang mengharamkan dan ada mazhab yang menghalalkan. Dan beliau cenderung kepada mengatakan halal sebab tidak ada dalil nas yang jelas kata benda tu haram, dan tidak ada qiyas yang sahih untuk kita kata dia haram. Tak ada. Dia cuma sekadar macam ada isyarat mungkin, dan itu pun bukan boleh dipertikai kan. Sebab muzik ni dia tak lain tak bukan hanya sekadar sautun hasan ataupun dia panggil sebagai rentetan dentuman bunyi kan. Dia ada dia punya rentak, ada dia punya nazam, ada dia punya turutan. Maksudnya kalau bunyi sarambang dia tak menghasilkan apa yang panggil sebagai keindahan ataupun muzik. Tetapi bila benda tu ada rentak, bila benda tu ada note dia apa semua, maka itu dipanggil sebagai muzik. Dan kalau kita tengok selain daripada manusia ataupun mendengar muzik, di sana ada juga benda-benda yang melahirkan ataupun mengeluarkan sautun hasan, bunyi-bunyi yang sedap didengar. Dalam keadaan kita pun tak ada pula kata benda tu haram. So itu argumentnya Imam Ghazali bagi, which is kita kena consider juga. So benda tu tak haram, so sepatutnya kita boleh katakan muzik tu tidak haram dikiaskan ke atas mendengar bunyi-bunyi yang tidak haram. Macam kita dengar bunyi nyanyian burung, kita dengar
aliran air ataupun kita dengar bunyi ombak ke, kita dengar bunyi apa-apa benda. So benda tu kata Imam Ghazali, kamu tak patutnya kita kata benda tu haram directly macam tu tanpa ada sebarang consideration dengan qiyas yang beliau kemukakan. Kemudian kalau kita kata haram, apa yang kalau kata Imam Ghazali lah, muzik ni dia haram kerana biasanya dia ada sekali dengan arak. Seseorang yang dia nak mencapai satu tahap kelasatan yang mengasyikkan dalam meminum arak tu, dia akan dengan muzik. Itu explanation yang beliau bagi. Jadi nak kata benda tu dalam bentuk hay'ah ijtimaiyah. Maksudnya muzik tu bukan, kalau dia haram pun bukan haram li zatihi, dia haram sebab benda lain. Dia mengikuti sesuatu dan sesuatu itu haram. So bila kita tengok benda ni, kita akan, orang yang selama ni mungkin akan kata haram secara tegas, dia akan fikir baik kali juga. Sebab asas kaedah kita adalah kita tak boleh ingkar benda-benda yang khilaf. Kalau kita buka dalam sejarah fuqaha di Andalus sebagai contoh, mereka banyak berfatwa tentang muzik, iaitu bagi mereka muzik ni harus. Ada satu buku tentang kajian siasah masyarakat Islam di Andalus, dan dia menerangkan juga dalam buku tu peranan para fuqaha di zaman tu, dan mereka katakan antara amalan yang biasa mereka buat adalah mendengar muzik, as-sama', mendengar muzik. Jadi kita nampak kat situ di sana adanya ruangan lah, bukannya jamit macam tu. Jadi tak bolehlah kita nak kata directly. Tapi kan, walaupun benda ni khilaf, kita kena pastikan dhawabitnya. Ini masalah kita lah yang saya yakin kebanyakan ustaz-ustaz di Malaysia ni kata muzik ni halal. Sebab siapa tak suka dengan muzik kan? Saya pun suka dengan muzik juga. Cuma kita nak tengoklah konten muzik tu sendiri. Kemudian itu dari sudut hukum lah. Maksudnya kalau kita buka dalam Rifat Musriyah punya fatwa, bagi mereka mengatakan muzik ini hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Yang buruk-buruk lah, yang baik-baik lah. Macam tu. Cuma masalah kita lah menjaga dhabit. Adakah seseorang tu asyik dengan muzik? Maksudnya kalau seseorang tu dia hanya menjadikan hari-hari hobi dia tu muzik je. Muzik, tak ada kerja lain. Muzik lah muzik yang cerita pasal cinta, pasal dia. Lagi-lagi lagu Orang Putih. Saya nasihatkan lagu Orang Putih, tolonglah cek lirik dia. Sebab lirik dia kebanyakannya benda-benda haram jadah. So kita kena perhatikan benda tu. So pastikan muzik itu muzik yang harus, muzik yang berkaitan dengan nilai-nilai murni sebagai contoh. Nasyid-nasyid ke, muzik-muzik tentang masalah tentang ketuhanan, muzik-muzik tentang kecintaan kepada negara sebagai contoh. So muzik-muzik ni is okay. Dan Imam Ghazali kata pula, kalau kita tengok dalam perbuatan orang Islam sepanjang zaman, mereka ada menggunakan muzik dalam perayaan, ketika mana perkahwinan, ketika mana hendak dalam peperangan, ketika dalam perjalanan menunaikan haji. Sebab perjalanan haji tu panjang. So kalau bila tak ada orang yang menyanyi ataupun bermain muzik, bergendang pun semua, jadi orang dia bosan. So di sana dari sudut amalan pun tidaklah menunjukkan muzik itu haram secara total. Di sana masih lagi ada ruang untuk kita berbincang lah nak kata. Jadi saya nasihatkan kepada rakan-rakan yang so-called tak mahu sebutlah kumpulan tu, jangan terlalu keras sangat. Sebab mungkin di sana, sebab kita tak tahu mana yang benar, mana yang salah, sebab benda ni benda mazmun, benda-benda yang bukan qat'i. Jadi itulah saya sedikit sebanyaklah bagi saya lah tentang masalah muzik dari sudut usul fiqh. Wallahu a'lam. Masya-Allah tu. Penerangan yang sangat-sangat jelas daripada Ustaz Syawal. Cuma saya nak tambah sikit berkenaan dengan hukum muzik ni, tentang bagaimana cara fatwa syahri Jumaah lah. Sikit je. Ketika mana ada satu majlis bersama syahri Jumaah, ada seorang hadiri ni, dia bertanya hukum muzik pada syahri Jumaah. Syahri Jumaah ni mantan mufti Mesir lah. Dalam satu majlis tu ada orang tanya, Syekh, apakah hukum muzik? Kemudian masa tu syahri Jumaah kata, sekejap, aku tak tahu bahasa muzik, tunggu aku pergi belajar muzik selama 6 bulan. Jadi syahri Jumaah
belajar muzik secara detail daripada A to Z tentang muzik, beliau dah faham apa kaedah muzik, apa jenis-jenis muzik, apa itu muzik dan sebagainya, barulah beliau keluarkan fatwa berkenaan dengan muzik. Jadi adalah jawapan-jawapan detail berkenaan muzik tu boleh rujuklah berkenaan dengan fatwa Syekh Ali Jumaat. Yang saya nak sampaikan adalah bagaimana kaedah fatwa yang disebutkan oleh Syekh Syawal tadi, bagaimana teori berkenaan dengan cara fatwa kan. Jadi itu menunjukkan kita bahawa cara fatwa ni sangat penting untuk kita berhadapan dengan masyarakat. Bukannya kita terikat dengan hukum semata-mata. Jadi saya setakat itu je, saya nak kongsi itu je kot. Okay, baik, insyaAllah setakat itu je untuk malam ni. Jazakumullah khair diucapkan kepada Ustaz Syawal dan juga hadirin-hadirat yang sanggup meluangkan masa untuk sama-sama kita pada malam ni. Jadi insyaAllah ini adalah yang terakhir. Dan selepas ini insyaAllah pihak IFA insyaAllah akan aturkan marhalah seterusnya, iaitu setiap daripada 3 ilmu ini kita akan susun program khusus daurah pembacaan kitab pula. Ada ilmu mantiq, ada ilmu ulum hadis dan ilmu usul fiqh. InsyaAllah kita akan informkan di media sosial IFA insyaAllah. Jadi wallahu alam, terima kasih diucapkan kepada semua. Kita tutup menjadi dengan tasbih kafarah dan surat al-Nas. Baik, barakallahu fikum. Selamat malam semua dan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Selamat malam.